Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sambung semula kuliah ini, dan kita diberi kesempatan pada kali yang lepas, pada hari Khamis lepas, menerima kedatangan tetamu Syekh Abdul Rahman Sudais. Walaupun mungkin ramai yang tak faham dia cakap, sebab dan penterjemah pun tak dapat menterjemahkan dengan sepenuhnya. Syekh Sudais ni, kalau tuan-tuan tahu, kita pergi ke Mekah, ke Masjidil Haram, kita nak pergi rapat dengan dia pun tak boleh, disebabkan kawalan polis dan seumpamanya. Alhamdulillah, dia sudi datang ke tempat kita. Pada hari dia sampai, dia sudah bercakap dengan saya dalam telefon dan merasakan, menyatakan semangat dia nak datang ke sini. Dan alhamdulillah, bila dia datang ke sini, masa nak balik dan hari sebelum berangkat ke Saudi, dia berulang kali kata pada saya, kalau boleh dia nak duduk seminggu di Ibn Qayyim ni, kalau kali akan datang, insya-Allah, kata dia. Kerana dia seronok, walaupun cermin mata dia pecah, disebabkan kita terlalu berebut sangat nak bersalam dengan dia. Dan mungkin unit kawalan keselamatan IQ nak kena postmortem lah, macam mana. Walau macam mana pun, tapi alhamdulillah dia sangat gembira. Dan dia menyebut dia pergi banyak tempat, nampak orang tua ramai, tapi dia datang di Ibn Qayyim, dia nampak orang muda ramai. Alhamdulillah. Dan ceramah dia pada malam itulah, saya tanya, saya sendiri dengar banyak tempat. Saya rasa dalam perjalanan dia ke Malaysia kali ini, ceramah yang terbaik ialah ceramah dia di IQ ni. Ceramah yang paling merangkumi. Dan saya, sahabat-sahabat lain, termasuk sahibul samahah Mufti Perlis sekarang, Dr. Juanda, juga dia menyatakan ceramah yang terbaik Sudais ialah ceramah di IQ. Semangat dia, walaupun jam dia dah lewat, tapi dia semangat untuk bercakap. Dan dia bercakap, antara yang menarik ialah dia menceritakan tentang perjuangan ingatan Al-Imam Ibn Qayyim kepada umat Islam. Al-Imam Ibn Qayyim, yang mana kita ambil namanya sebagai nama markas ini. Walaupun hari ini kita namakan dengan Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim, sebenarnya mengambil sebenar nama Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, yang meninggal pada tahun 752. Syekh Abdul Rahman Sudais mengingatkan tentang kepentingan perjuangan untuk menegakkan Quran dan Sunnah, kepentingan perjuangan untuk memastikan bahawasanya umat Islam mengikut manhaj yang betul. Dan beliau membaca apa yang Ibn Qayyim sebut di dalam syiarnya, al-ilmu qala Allah wa qala ar-rasul, qala Allah qala ar-rasul, qala as-sahabatu laysa bitamwi, mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan baina ar-rasuli wa baina ra'yi faqih. Ilmu itu, kata Ibn Qayyim, apa yang firman Allah, qala Allah qala ar-rasul. Ilmu itu apa yang Allah kata dan Rasul kata, dan apa yang sahabat kata.
ia bukanlah sesuatu yang sia-sia. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan, bukanlah ilmu yang menyebabkan engkau berselisih secara bodoh bainar rasuli wa bainar ra'yi faqih, yang menyebabkan engkau menjadikan perselisihan antara apa yang Rasul bagi tahu dan apa yang Tok Syekh ataupun apa yang seorang tokoh agama bagi tahu. Kata Ibn Qayyim, ilmu itu qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Tapi kalau ilmu yang kita belajar itu menyebabkan kita jadi selisih, kita pergi menyebabkan berselisih pahaman antara apa yang Allah dan Rasul kata, berlawan kita pergi ambil apa yang tokoh agama kata. Kata Ibn Qayyim, mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan, bukanlah ilmu menyebabkan engkau, yang menyebabkan engkau itu berselisih, yang membawa engkau berselisih secara bodoh antara Rasul dan antara dengan pandangan seorang tokoh agama. Kalau pergi mengaji ilmu sehingga apabila kita kata sunnah Nabi tapi tok guru kata Ibn Qayyim bukan ilmu. Kita kata qala Rasul, Rasulullah kata, dia kata tapi ustaz saya kata, Ibn Qayyim kata itu bukan ilmu. Itu bukan ilmu. Dan Al-Imam Imam Al-Masjidil Haram menguraikan makna ini dengan begitu menarik sekali, dengan begitu luas, semangat. Kalau mungkin kalau diterjemah ramai orang tak selesa pula. Disebut tentang tanggungjawab menegakkan akidah yang benar, menentang akidah yang salah, menegakkan sunnah, menentang bid'ah, dan menegakkan apa yang Allah dan Rasul kata, dan membuang apa yang disebut oleh manusia dan pandangan manusia. Alhamdulillah, beliau insyaAllah ucapan dia tu saya sudah minta Ustaz Khairul Anwar untuk terjemahkan dia dalam bentuk buku dan kita akan sebarkan insyaAllah ucapan Syekh Sudais di sini. Dan dia pergi di sini, alhamdulillah ramai yang sambut hari itu. Dan dia pergi ke masjid wilayah solat Jumaat sampai terpaksa orang kena buat lari, buat sorok dia. Orang ramai sampai habis lanyak orang lain, sehingga menyebabkan kerajaan membatalkan kehadiran dia di Masjid Kampung Baru kerana bimbangkan faktor keselamatan. Orang datang dengan beribu-ribu. Tapi di celahan-celahan itu alhamdulillah kita berseminar selama 2 hari, Ahad dengan Sabtu dan Ahad, di Hotel Royal Chulan di Kuala Lumpur. Kita tutup, tak mau bagi kehadiran, dah tertutup kerana terlalu ramai nak hadir. Itu pun hampir 1,500 orang hadir seminar 2 hari tak beranjak. Ramai ustaz-ustaz kita bentang ketah kerja, saya sendiri, Dr. Ismail Lutfi, Dr. Azwira, Dr. Juanda, Profesor Fatah Harun, dan ramai lagi yang bentang daripada Indonesia. Nur Hidayat Wahid, bekas speaker Parlimen Indonesia, yang mendatang menceritakan kepentingan mengikut sunnah dan manhaj sunnah, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Masya Allah, umat Islam sambut. Walaupun ada orang di Malaysia ni kata Sudais tak boleh pakai, tapi alhamdulillah hari ni petang ni Malaysia Insider keluarkan satu artikel, satu orang pegawai JAKIM kata Sudais main ni saya baru habis. Allah, tak ada kerja lain dia. Dia kata tak betul, Sudais ni tak betul dia punya akidah dia kata. Jadi besok dia pergi Masjidil Haram, dia katakan buat semayang asing lah. Ada juga orang macam tu dan masih lagi boleh pergi jadi bekerja sebagai staf JAKIM. Padahal masa sambut hantar Sudais malam akhir tu, saya hantar pengarah JAKIM, bekas pengarah JAKIM hantar, dan kemudian pengarah JAKIM yang baru pun hantar, dan dengan begitu mesra sekali dan tak timbul. Tapi adalah orang-orang ni yang pegawai-pegawai daripada mereka ni sebenarnya bukan ahli sunnah, mereka ni ahbash yang memakai pakaian ahli sunnah. Fi'ah ataupun puak yang muncul di Lebanon, yang datang ke Malaysia,
yang mengkafirkan siapa yang tak sama dengan mereka. Siapa yang tak sama dengan mereka, mereka akan kata Wahabi. Maka diwahabikan sebanyak mungkin makhluk Allah Ta'ala atas muka bumi ni. Dan kemudian Ahbash ini mengkafirkan, membunuh, dan dia mula masuk. Satu lagi lah pengikut Hasan Saqaf. Hasan Saqaf ni di Jordan. Dia orang ni semua syiar dia kata dia mazhab Syafi'i dan dia ahli sunnah. Tapi Hasan Saqaf telah ditemui sebenarnya seorang Syiah. Kerajaan Jordan mula-mula terima dia, akhirnya tahu dia sebenarnya ejen kepada kerajaan Iran, dalam ejen perisik Iran yang membawa mazhab Syiah masuk ke dalam Jordan. Kita sebenarnya tak ada masa nak berkelahi pasal mazhab ni buang masa ni. Cuma umat Islam, alhamdulillah, orang bercakap tentang keluasan Islam, bagaimana agama ini yang dibawa oleh Allah Subhanahu, dia turun oleh Allah untuk kita semua. Tapi insya-Allah lah, apapun dalam hidup ni, manusia ni boleh halang macam-macam, tapi Allah jika menghendaki sesuatu, tidak ada siapa yang dapat menghalang. Sebab itu Nabi SAW ajak kita, apabila kita kata sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana walakal hamd, hamdan tayyiban, wa rabbana lakal hamd mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd, ahlas thana'i wal majd, ahaqqu ma qala al-'abd kulluna lakal 'abd, Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sebab tu kita banyakkan bacaan-bacaan ini, bukan satu bacaan saja. Jangan bila dengar orang baca kata orang Wahabi ni, jangan. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, riwayat imam-imam yang lain. Nabi baca banyak. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan tayyiban mubarakan. Sami Allahu liman hamidah, Allahumma lakal hamd mil'as samawat wa mil'al ard. Ya Allah, macam-macam Nabi baca. Boleh baca belakang. Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan, bagimu segala pujian. Mil'as samawat, memenuhi sekalian langit. Dan saya kata, Allah, tak tahu kita langit ni luas mana. Bumi ini hanya bagai debu yang halus pada galaksi yang luas. Bagaimana jika kita kata, ya Allah, pujianku ini memenuhi segala langit. Kerana tak dapat kita ini menghitung pujian kepada Allah. Allah ialah yang tahu kadar. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha, apabila bangun di tengah malam, dia cari Nabi SAW. Dia dapati Nabi sujud, dan Nabi membaca, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik. Ini antara bacaan yang disunatkan kita baca ketika kita sujud. Selain daripada subhana rabbiyal a'la, kita baca juga bacaan ini. Nabi baca, Aisyah hilang. Aisyah cari Nabi tengah malam, Nabi sedang sujud, Nabi qiyamul lail. Nabi Aisyah pegang kedua kaki Nabi sedang terpacak, Nabi sujud. Hadis Muslim, Nabi menyebut, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan redamu daripada marahmu. yakni dengan sifat, dengan keredaanmu aku berlindung agar kau tak marah ke aku. Allah, indahnya hamba. Indahnya hamba itu apabila dia meletakkan kepalanya yang mulia. Orang tepuk kepala kita, main kepala kita, kita marah. Tapi kepala yang kita mulia ini kita letak di tanah
Kerana sujud kepada kerajaan Allah yang maha besar, kerana sujud kepada Allah yang maha besar. Masa kita sujud, kita menyatakan, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan redamu daripada marah. Wa bimu'afatika min uqubatik. Aku berlindung dengan afiatmu, dengan kesejahteraanmu daripada hukuman. Jangan hukum. Aku berlindung dengan engkau yang maha mengafiatkan, mensejahterakan. Wa a'udzu bika minka. Aku berlindung denganmu daripada tindakan. La uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Tak dapatlah aku ini untuk menghitung pujian kepadamu. Engkau itu, wahai Allah, seperti mana yang engkau puji dirimu. Banyak mana kita puji Allah pun tak tercapai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ajak kita, bila kita kata sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, mil'as samawat, memenuhi langit sekalian langit, wa mil'al ard, memenuhi bumi, wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd, dan memenuhi apa sahaja selepas daripada itu. Jika ada lagi lain daripada segalian langit bumi ini, ada lagi ciptaan Allah, minta Allah penuhkan. Ahlus sana'i wal majd, Allah itulah yang berhak untuk dipuji dan diagungkan. Ahaqqu ma qala al-'abd, sebenar-benar perkara apa yang dikatakan oleh seorang hamba. Kulluna lakal 'abd, kami ini semua hamba-Mu ya Allah. Saya nak ambil yang akhir ni. Kita pun kadang-kadang sebut pas sembahyang, Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani' lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalang apa yang Kau telah beri. Allah, kalau Allah bagi kat kita, siapa halang pun dia sampai juga. Iman kita kepada Allah, mesti yakin. Kita kata nak buat macam mana, orang tak mau bagi, tapi kita yakin sejuta semua makhluk jika berpakat, yang awal dan yang akhir, di langit dan di bumi, menghalang sesuatu. Tapi jika Allah mengkehendaki ingin memberi kepada kita, dia sampai kepada kita. Kita kena iman. Sebab itu sesiapa yang tawakal kepada Allah, dia akan melihat keajaiban hidup ini, di mana apa yang manusia halang akan sampai kepada kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi kata, wa idza sa'alta fas'alillah. Bila engkau minta, mintalah kepada Allah. Allahumma la mani' lima a'tait. Ya Allah, tak ada yang dapat menghalang apa yang Kau beri. Siapa nak halang kalau Allah nak bagi? Orang halang kita, orang tangkap para ulama, orang masukkan dalam penjara. Orang sangka dengan itu telah berjaya memasukkan duka cita ke dalam jiwa mereka. Bahkan mereka gembira. Orang-orang saleh mereka gembira. Orang halang rezeki, para ulama tak ada lagi kisah yang mati kelaparan, dengan syarat mereka ikhlas kepada Allah. Orang-orang saleh tak ada yang dapat mati kelaparan. Orang bertanya Umar bin Abdul Aziz, apa yang kau tinggalkan untuk anak-anakmu? Aku tinggalkan Allah. Allahu yatawalla salihin, Allah yang menguruskan orang-orang saleh. Jika mereka saleh, Allah urus mereka. Jika tak saleh, Allah tak urus mereka. Allahumma la mani' lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalang apa yang Engkau beri. Kita kena yakin. Wala mu'tiya lima mana'at. Tidak ada yang dapat memberi apa yang telah Engkau halang. Manusia bagi duit, kononnya dengan duit kebahagiaan.
Tapi berapa ramai orang yang ada duit banyak sedang menghadapi derita dalam hidup mereka. Manusia ada duit, ada rumah yang besar, kereta yang cantik, tapi dia tidak dapat menghalang penyakit yang Allah masukkan dalam tubuh dia. Manusia tak ada. Orang tak bagi kita makan, barangkali kita tak ada duit, tak dapat makan yang mahal-mahal, tapi Allah memberikan kesedapan pada lidah insan, pada makanan yang simple saja, dan Allah menghalang kesedapan daripada lidah insan walaupun makanan dia sangat mahal. Allah boleh menghalang nyenyak tidur bagi satu orang yang tidur di atas katil yang begitu mahal, bilik yang begitu indah, tidurnya tidak lena. Allah boleh memberikan nyenyak tidur kepada orang yang tidur di rumah yang buruk, di bilik yang buruk, tapi dia tidur dengan nyenyak dan lena. Allahumma la mani' lima a'tait wa la mu'ti lima mana'. Allah memberikan kegembiraan, kebahagiaan kepada insan, apa yang tidak boleh dihalang oleh sesiapa. Insan apabila beriman kepada Allah, dia melihat dunia seluas-luasnya, melihat kehidupan seluas dunia dan akhirat. Itu yang Rib'i kata, kenapa kau datang? Untuk mengajak kamu mengeluarkan man sya', mengeluarkan sesiapa yang Allah kehendaki, min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah, daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Rakyat Sweden, negeri yang mewah, aman, antara yang tinggi membunuh diri. Jepun antara yang tinggi membunuh diri. Malaysia pun sekarang meningkat bunuh diri. Bukan kerana orang sekarang kurang harta daripada orang dulu, tetapi sakinah, kebahagiaan hanya milik Allah Jalla wa'ala. Dia memberikan kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia menghalang daripada sesiapa yang dia kehendaki. Maka kita berkata, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Tidak akan dapat memberi manfaat kepada orang-orang yang mempunyai harta dan kemewahan, harta benda mereka, untuk menyelamatkan mereka daripada Engkau ya Allah. Ramai orang yang dengan harta dia rasa dia selamat daripada Allah. Allah boleh mendatangkan balak daripada atas, kiri, kanan dan bawah yang insan tidak boleh sangka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita iman kita mutlak kepada Allah dalam masalah ini, dan kita akan merasai masya-Allah luasnya kehidupan dan pergantungan ini pada Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna yahud wan nasara la yasbighun fakhalifuhum muttafaqun alaih. Sesungguhnya Yahudi dan Nasara la yasbighun, mereka itu tidak mencelup ataupun mewarnakan rambut mereka. Fakhalifuhum, maka kamu hendaklah berbeza dengan mereka. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi cakap barangkali Yahudi pada zaman baginda, Nabi cakap mengenai Kristian pada zaman mereka, Nasara pada zaman Nabi. Mereka tu tak warnakan rambut. Jadi Nabi kata, kamu bagi berbezalah, kamu warnalah rambut. Jadi mewarnakan rambut ini sebenarnya pada asalnya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak ada riwayat yang menyatakan Nabi suruh Nabi itu mewarnakan rambut, tetapi Nabi suruh membezakan, mewarnakan rambut. Seseorang boleh pilihan, nanti kita akan bahas hari ini. Warnakan rambut, orang dulu dia warnakan dengan inai, dengan katam ataupun dengan za'faran. Ni semua boleh keluarkan warna. Boleh jadi warna kuning, nak kemerahan, kadang-kadang dia jadi warna macam nak kehitaman. Nabi kata
Yahudi, Nasara tak mewarna, kamu warnakan. Sebab itu kita dapati para ulama dahulu mereka menyebut, terutama ahli-ahli sejarah, dia akan sebut wa kana yakhdab wa kana la yakhdab. Ulama-ulama ni dia mewarnakan rambut, dia ni tak mewarnakan. Bila dia mewarnakan tu, dalam terjemahan dia tu ataupun di dalam biodata pengenalan ulama tu, dalam kitab tarikh dia sebut antara cirinya dia mewarnakan rambut. Dikatakan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, bila tengok seorang lelaki mewarnakan rambut dia suka. Dia kata ini sunnah, ini sunnah. Maka mewarnakan dengan inai dan seumpama. Boleh tak mewarnakan selain dari inai? Boleh, zaman tu dia guna inai lah. Nabi tak pernah kata mesti dengan inai ke apa. Warna lah macam mana cara pun. Tapi warna ni dia berdasarkan kepada juga Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut tentang dia hendaklah berdasarkan juga kepada tabiat negeri berkenaan. Macam mana orang negeri tu? Jika orang negeri tu dia tengok mewarna rambut ni tak ada masalah, kita warna lah. Jika kita tengok warna rambut ni dia anggap pelik sangat, maka kita kekal dengan warna asal rambut kita. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW kata, ya ma'syarul ansar, hammiru wa saffiru wa khalifu ahlul kitab. Wahai sekalian orang Ansar, merah dan kuning kalah rambut, berbezalah kamu dengan ahlul kitab. Boleh tak kita pakai pewarna hak ada ni? Boleh ya. Tapi jangan pergi bubuh warna biru ke apa, tengok pelik. Kalau mana pula masuk kampung. Demikian hadis ini umum. Wanita juga boleh mewarnakan rambut. Terutama dia warnakan untuk suami dia. Dia boleh warna. Mungkin kita tengok ramai orang isteri kita kahwin ni Melayu tulen ya, rambut hitam, kita rasa nak jadikan dia warna apa? Warna apa? So, masing-masing sebut tu, masing-masing ada di pilihan dia sendiri. nak kuningkan kan dia. Barangkali kita pergi tengok mana Mak Saleh mana elok warna kuning kan. Kita pun tengok nak blonde kan bini kita tu. Jadi kita pun adakah salah? Tak salah. Bahkan jika isteri melakukannya kerana untuk suami, dia mendapat pahala sebahagian daripada menguatkan ataupun melakukan kebaikan dalam hubungan rumah tangga. Ini thabit hadis Nabi SAW. Bab nahyur rajul wal mar'ah an khidab sya'rihima bisawad. Bab larangan lelaki dan wanita daripada mewarna rambut mereka dengan warna hitam. Masa kita bahas pasal apa warna hitam dia larang. Sekarang warna boleh dah. Jadi tuan-tuan nak balik ni, nak pergi cari inai bubuh ke, nak cari lain bubuh, boleh. Ada dalam hadis Nabi SAW. Dia bini kita pun tengok lawa lah sikit. Sahabat ada yang warna, ada yang tak warna. Ada yang merubah rambut, ada yang tak ubah, terpulang. Macam Pak Haji Samad, bolehlah kalau tak bubuh di janggut. Wa an Jabir radhiyallahu an qal, daripada Jabir radhiyallahu an katanya, utiya bi Abi Quhafah walid Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an uma yauma fath Makkah wa ra'suhu wa lihyatuhu kathaghamah bayadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayyiru hadha bi syai'in wajtanibus sawad, rawahu Muslim. Daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya, Jabir ni kita dah syarah dah siapa dia itu. Utiya bi Abi Quhafah walid Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma yauma fath Makkah. Dibawa Abu Quhafah bapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma pada hari pembukaan kota Mekah. Ini kita dah sebut dulu dalam hadis kita baca.
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Allah bagi kurnia kat dia, semua keluarga dia masuk Islam. Umar bin Khattab ada keluarga apa dia tak masuk Islam. Uthman bin Affan tak masuk Islam. Ali bin Abi Talib tak sempat. Tapi Abu Bakar Siddiq, isteri dia, anak dia kecil, anak dia yang besar, sampai pak dia masuk Islam. Allah bagi kurnia kepada Abu Bakar, macam saya sebut. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suka kalau sekiranya Abu Talib masuk Islam. Pak saudara Nabi, yang jaga Nabi, yang berkorban untuk Nabi, yang pergi ke Syam bila dengar kata orang-orang Alkitab akan menzalimi Nabi masa Nabi kecil, terpaksa tinggalkan perdagangan, bawa balik. Yang bersusah payah, yang apabila orang lakukan boikot, kepungan ekonomi, kepungan sosial kepada Bani Hashim, Abu Talib terlibat dikepung. Susah Abu Talib. Jawatan, orang ada jawatan di Mekah, tapi dia mati tidak menganut Islam. Nabi duka cita. Allah ingatkan Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada sesiapa yang kamu sayang, tapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki, siapa yang mau pada petunjuk. Siapa yang tak mau pada petunjuk, Allah tak kehendaki bagi dia petunjuk. Tak boleh dia kata, aku ni bukan tak mau petunjuk, tapi dah Tuhan tak mau tunjuk. Tak ada. Wa mallahu bidzallamil lil abid. Allah tak zalim kepada hamba. Siapa yang nak petunjuk, man jahada fina lanahdiyannahu subulana. Siapa yang berusaha kepada jalan kami, siapa berusaha kerana kami akan tunjuk kepada dia jalan kami. Tak ada orang kata aku nak hidayah, Allah tak bagi, tak ada. Kalau Allah tak bagi, Allah yang berkehendak tak bagi. Kenapa Allah kehendak tak bagi? Kerana Allah tahu kau tak layak mendapat hidayah, ataupun Allah tahu kau tak mau kepada hidayah. Kalaulah kau nak kepada hidayah, tiba-tiba kau tak dapat hidayah disebabkan kau orang yang berada jauh, ataupun kau adalah orang yang orang halang kau, Allah Maha Adil. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab sehingga kami menghantar rasul. Yakni kalau kau mati dalam keadaan demikian, kau selamat di sisi Allah. Walaupun orang kata kau mati kafir, tapi kau selamat di sisi Allah. Abu Talib dia mati dalam keadaan tidak Islam seperti mana yang kita tahu. Tapi Abu Quhafah, bapa Abu Bakar Siddiq, dia mati dalam keadaan Islam. Dia dibawa datang kepada Nabi SAW pada hari Fathul Makkah. Nabi tengok dia, rambut dia, dalam hadis ni kata walihyatuhu kasagamatul bayadan. Fathul Makkah adalah hari pembukaan kota Mekah. Islam ni dia tak panggil penaklukan, dia panggil pembukaan. Kerana Islam tak takluk, Islam membuka manusia daripada kezaliman kepada keadilan. Tidak ada dalam sejarah Islam tujuan kemasukan tentera Islam untuk mengambil harta negara itu dan mencurinya dan diberikan kepada orang lain. Kalau itu yang dilakukan oleh mana-mana pemerintah Islam, ia bukan tindakan yang Islamiah. It's not Islamic. Ia tidak Islamik. Ia tidak yang diajar oleh Islam. Ia tidak ajaran Islam. Maka pemerintah Islam datang tujuannya untuk membuka, memberikan petunjuk kepada manusia. Sebab itu Nabi SAW apabila buka kota Mekah, Nabi sepatutnya menghukum orang-orang yang zalim. Bunuh Sumayyah, bunuh Yasir, seksa orang tu, bunuh Khubaib, bunuh macam-macam. Hari Nabi buka kota Mekah, Nabi tanya mereka, apa yang kamu akan sangka aku buat kepada kamu? Mereka kata, engkau orang yang mulia, anak orang yang mulia. Nabi kata, idhahabu wa antum tulaqa.
pergilah kamu semua dibebaskan. Dakwah yang rahmah, bukan agama membalas dendam. Nabi SAW, Abu Quhafah datang kepada baginda nak masuk Islam, rambutnya macam saramah, dia kata. Saramah ni pokok yang mana bunga dia dan juga daun dia warna putih, dia kata. Jadi rambut dia putih. Nabi SAW kata, ghayyiru hadha bisyai' wajtanibus sawad. Nabi kata, ubahlah rambut ni dengan sesuatu, cuma elakkan warna hitam. Dia main tu nak masuk Islam tu, Nabi kata pi ubah rambut tu. Rambut serabut kan. Main Nabi suruh pi ubah rambut tu. Tapi elakkan warna hitam. Kenapa nak elakkan warna hitam? Sebab kerana Abu Quhafah sudah tua. Agama tak suka ada unsur tipu orang. Umur 80 nampak macam nak tona, tak boleh. Nanti anak dara tertipu. Tapi dah Abu Quhafah tua, cari warna lain. Cari kuning ke, cari apa? Merah ke, tak apa. Dan dia pun selepas dia pergi warna, dia mari jumpa Nabi SAW pada hadis yang kita cerita dulu. Dan dia pun hulurkan tangan dia untuk berbai'ah kepada Nabi. Famadda yadahu liyubayi'uhu 'ala al-Islam. Hulur tangan dia untuk berbai'ah kepada Nabi untuk menganut Islam. Fabaka Abu Bakar As-Siddiq, maka menangislah Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi, wa ma yubkika ya Abu Bakar, apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Bakar? Mungkin dia, kalau kita misalnya saya kata dulu, mungkin orang fikir Abu Bakar ni barangkali gembira sangat kot bapak dia masuk Islam. Tapi tak. Abu Bakar kata, la antakuna yadu ammika makana yadihi yubayi'uka 'ala al-Islam yuqirru Allahu bihi 'ainaik ahabba ilayya min an yakun la an takuna yadu ammika makana yadihi fayuslim yuqirru Allahu 'ainaika ahabba ilayya min an takun. Jikalah tangan bapa saudaramu Abu Talib berada di tangan bapakku sekarang. Abu Talib dah mati awal, masa sebelum Nabi hijrah. Jika tangan bapa saudaramu Abu Talib berada di tempat bapakku sekarang, lalu dia pun menganut Islam, sehingga hatimu, jiwamu menjadi gembira, lebihlah aku suka wahai Rasulullah daripada bapakku sendiri menganut Islam. Allah. Abu Bakar Siddiq, hub lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ditimbang iman kita, semua manusia, dengan iman Abu Bakar Siddiq tak sama. La yuhibbu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi, kata Nabi. Tak beriman, tak sempurna iman kamu sehingga aku lebih dia sayang daripada diri dia, anak dia dan bapa dia. Abu Bakar lebih sayangkan Nabi. Abu Bakar lebih suka kalau bapa dia tu tak masuk Islam pun tak apa, jika di tempat itu Abu Talib, sehingga hati Nabi menjadi gembira. Lebihlah aku suka daripada bapakku sendiri menganut Islam. Allah, besarnya kasih sayang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa pun yang datang kemudian daripada itu, macam mana pandai dia bercakap, macam mana banyak pun sijil dia, tidak sama dengan apa yang ada dalam dada para sahabat daripada iman kepada Allah dan Rasul. Sebab itu kita kata sebaik-baik contoh teladan ialah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kata apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, kita tak lakukan. Nak hujah-hujah, walaupun orang pandai bercakap, bukan nak bangkit masalah kecil.
telah meninggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih kita sayang Nabi tak ada lah. Abu Bakar sayang kan Nabi, tapi Abu Bakar tak buat kendurian roh untuk Nabi. Telah meninggal Abu Bakar, tak buat sahabat lain kendurian roh untuk Abu Bakar. Telah meninggal sahabat-sahabat lain, tak siapa buat kendurian roh. Walaupun mari ustaz mana duk pi buat hujah kono ni ulama ni kata, tapi sebanyak mana lidah ulama tidak sama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tidak sama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tak sama dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, tak sama dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Mereka sahabat, mereka salaf. Apa yang mereka buat menjadi contoh teladan kita. Mungkin orang boleh hujah, tetapi yang paling selamat ialah mereka. Mengikut mereka lebih selamat daripada mengikut mana saja tok syekh, mainlah tarikat apa pun, serban besar mana pun, main mengaji Mekah duduk 100 tahun pun, tak sama dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Semua orang boleh bercerita tentang cintakan Nabi. Abu Bakar Siddiq dan para sahabat telah membuktikan kasih dan sayang mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah selamat. Ikut mereka adalah selamat. Ikut orang lain tak selamat. Ikut saya lagi tak selamat. Ikut tok syekh mana tak selamat. Ikut sahabat selamat. Khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Sebaik-baik manusialah pada zamanku, kemudian selepas mereka. Nabi bagi tahu ulama umat akan berpecah, tapi Nabi menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin ba'di. Umat akan berpecah. Nabi kata ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang ikut apa yang aku dan sahabatku. Kalau ada hak depa buat tahlil belenggok ke kiri ke, sahabat buat sepatah, kita tak buat. Tapi mereka tak buat. Mereka lebih faham Nabi, mereka lebih sayang Nabi. Semua orang mai kemudian, macam mana cerita ceramah hebat pun, kadang-kadang di sebalik sayang mereka ada kepentingan mereka. Sama ada kepentingan dunia mereka, gaji mereka, habuan mereka, tapi tidak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka siapa yang nak selamat, ikut jalan sahabat. Siapa nak selamat, ikut contoh teladan sahabat. Apa yang Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali dan sahabat buat, kita buat. Apa yang mereka tak buat, mailah tok syekh besar mana duk habaq buat yang buruk pun, kita kata kita tak buat. Dia kata boleh, ada kitab, kata boleh, ada kitab. Tak apalah, kitab ni tulis kemudian boleh cetak di kedai. Oh, kitab Arab. Saya pun ada tulis kitab Arab, sebab urut al-hadis diguna juga untuk sukatan banyak juga universiti Arab. Cetak di Beirut tu. Adakah kalam saya dianggap sebagai mu'tabar? Nah. Tak. Al-ilm qala Allah qala Rasul qala as-sahabatu laysa bitanwih. Ilmu itu kata Allah, kata sahabat, kata Rasul, kata sahabat, ini semua tidak sia-sia. Wa mal ilmu nasbuka lil khilaf safahatan bainar rasuli wa bainar ra'yi faqih. Tidaklah ilmu itu yang menyebabkan engkau berselisih secara bodoh antara Rasul dan pendapat ulama. Ulama insan, ulama dihormati, disayangi, tapi apabila mereka berselisih pandangan dengan nas Allah dan Rasul, kita pilih nas Allah, kita pilih nas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh wajtanibus sawad, hendaklah elakkan warna hitam. Elakkan warna hitam ini berlaku khilaf di kalangan para ulama, sebab Nabi suruh elakkan warna hitam ni, adakah maksud Nabi ini kepada semua orang, ataupun maksud Nabi ini kepada orang yang sudah tua seperti Abu Quhafah? Karena bila dia dah tua seperti Abu Quhafah, kalau dia hitamkan rambut dia, akan menyebabkan nanti berlaku salah faham antara orang. Kita dapati secara praktiknya,
perbezaan pandangan di kalangan para ulama mengenai maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Maka kita dapati di kalangan para ulama salaf sendiri ada mereka yang mewarnakan rambut mereka dengan warna hitam bila mereka muda. Bila mereka tua, mereka tak warnakan hitam. Jadi boleh tak kalau sekiranya orang tu umur baru 25 tahun, uban penuh kepala, dia pergi cari warna, inaikan atau warnakan warna hitam, maka ini pendapat kebanyakan sebahagian ulama-ulama salaf menyatakan tidak menjadi masalah, kerana maksud Nabi ini orang yang seperti Abu Quhafah. Abu Quhafah seperti mana saya sebut dulu tuan-tuan, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini, dia ada apa yang disebut sebagai al-bu'dul makani waz zamani, dimensi tempat dan dimensi zaman. Kalaulah di tempat kita tu orang tak boleh tengok orang warna rambut ni, dia sangka lain, maka kita tak sahlah. Tapi kalau orang tempat kita dia tak kisah rambut putih, kita pun tengok rambut kita putih, pergi cari inai ke apa, kita merahkan sikit, maka ia adalah sunnah. Kerana dia sunnah saja, tapi kalau boleh menyebabkan orang salah sangka, dia pergi sangka, ui orang tua ni rupanya nak mengorat, pasal apa dia pergi buat? Kita ni baru baca hadis ni, dia duk sangka kita nak mengorat janda sebelah rumah kita. Jadi kita mungkin nak elakkan tu dulu, kita tak usah warnakan lagi lah. Bab nahi anil qaza' wa huwa halqu ba'd ar-ra's duna ba' wa ibahatu halqihi kullahu atau kullihi lirajul dunal mar'ah, wa ibahatu halqahu kullahu lirajul dunal mar'ah. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil qaza', muttafaqun alaih. Daripada Abdullah ibnu Umar, Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Allah redha kepadanya dan kepada bapaknya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil qaza', Nabi larang daripada qaza'. Dia terjemah apa situ? Kita tuan-tuan terjemah apa? Ditulis apa? Cukur sebelah. Qaza' ni maksudnya cukur tak habis, cukur separuh tinggal separuh. Sama ada dia buat style punk yang kita tengok tu kan, ataupun dia cukur sebelah tinggal sebelah, ataupun dia buat style apa, Mr. T ke apa, yang agama larang. Nabi SAW larang. Nabi suruh kalau nak cukur, satu orang boleh cukur semua, walaupun itu bukanlah sunnah. Tapi kalau dia nak tinggal, dia kena tinggalkan semua. Kok kita pergi buat potong keliling rambut kita, tinggal setumpuk atas kepala, tak boleh. Kok nak jadi Shaolin ke apa, tak boleh. Sebab tuan-tuan agama, kita tengok benda ni macam Nabi ajak sampai masalah nak cukur kepala. Agama tak mau satu orang tampil dalam satu wajah yang pelik pada orang. Insan, manusia. Ini saya nak bawa kepada mafhum umum. Manusia yang hatinya ada berhubung dengan Allah, ada kait perasaannya dengan Allah, dia tak akan buat satu benda yang jadi dia dipelik pada orang pada segi penonjolan. Hati yang ada hubung kait dengan Allah, ada nilai tawaduk dengan Allah. Allah benarkan manusia pakai pakaian, tak ada masalah. Tapi kita tentu tak pakai satu benda yang kita pergi tempat tu orang akan cakap pasal pakaian kita saja.
buat fashion rambut yang sampai satu tempat tu orang akan tengok rambut kita. Jadi pelik kalau kita cuba fikir, satu orang tampil, dia buat rambut cukup keliling, dia main-main, Assalamualaikum pakcik, ya saya ni ada hajat besar, ingat nak minang anak pakcik. Kita kata, pasal apa kepala hang macam ni? Pakcik jangan tengok pada kepala saya pakcik, tengok pada iman saya. Walaupun benar at-taqwa hahuna, takwa di sini, tapi Allah memang benda yang kita tak boleh buat apa, muka kita tak boleh buat apa. Allah dah bagi muka macam ni. Kulit kita gelap, nak buat macam mana? Kau nak pergi pakai Fair and Lovely, kau nak tunggu sampai 6 minggu pergi cerah, tak padan. Kau kita pendek, Allah bagi. Tapi benda hak kita buat sendiri, rambut, Allah tak bagi rambut kita macam tu, buat apa kita nak pergi buat jadi pelik? Kita pergi ke orang pelik, dan kita tak fikir nak jadikan, bila manusia ni pelik pada tindakan dia, syaz, ganjil, dia akan membawa kepada ada nilai keganjilan dalam diri dia, ada nilai ganjil dalam diri dia. Maka dengan itu agama larang hal ini. Agama minta supaya manusia ini rasional dalam penampilannya. Sebab tu saya ada satu pelukis fashion designer Iran, dia design banyak, dia hantar pada saya untuk saya bagi recommendation untuk bolehkah benda tu dilakukan di pasaran, kerana dia punya barangkali supervisor dia tu kenal, ataupun dia tak kenal saya, barangkali dia baca, dia tahu saya, dia hantar. Saya tengok boleh, saya tak bagi, lama tak bagi, mas sekarang dia duduk telefon, bukan kerana dia Iran, tak, tapi manusia ni bila nak design satu benda yang mungkin pada zahirnya tutup aurat, tetapi menampilkan ciri yang pelik, dia tidak haram kerana tersingkap aurat, tetapi dia dilarang kerana dia syuhrah, kerana dia pelik pada orang. Agama mengajar manusia rasional, manusia ada maruah dia. Bila tampil satu orang mari, dia kata, apa salah pada rambut saya pakcik? Rambut saya sikat elok, tapi saya cuma cukup keliling saja, saya punkkan dia saja. Esok dia tumbuh baliklah. Tapi kita kata pada tindakan hang menunjukkan ada keganjilan dalam cara fikir hang. Sama lah tuan. Reta punya saya kata, reta dah elok dah, kita pandai-pandai pergi buah ekor sampai orang kata, macam nak jadi kapal terbang. Dah nama spoiler kan, spoil kan, buah spoiler sana, bubuh sana. Manusia yang rasional, tindakan dia rasional. Hatta agama kan, nak waghdud min sautik, rendahkan suaramu. Luqman nasihatkan anak dia, rendahkan suaramu. Inna ankaral aswat la sautul hamir, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Dalam majlis orang kita muncul, oi, orang cakap tak ada bahasa, walaupun tak salah, mungkin kita fikir suara aku punya pasal lah kan, macam apa gambar Firambi, ini bilik ini bukan bapa kau yang punya, kata. Tapi walaupun itu, tapi itu menunjukkan nilai yang pelik. Kita duduk sebelah jiran kita, buka radio kuat sehingga orang dengar, ganggu jiran sebelah, kata ni rumah aku, radio aku. Sebab itu ada bab dalam agama, at-ta'assuf fi isti'malil haq, salah guna hak. Walaupun hak kita salah guna ganggu orang, agama haramkan.
Kita masak satu masakan, memang dalam tanah kita, rumah kita, tapi bau masakan itu ganggu jiran sebelah, haram. Manusia bila muncul, dia cukup kepada sebelah, cukup. Nabi SAW larang. Saya tengok di mana tu, tengok satu orang tua lah, misai dia macam ni, dia putar macam ni, naik macam ni. Mungkin dia kata apa salahnya, saya semayang. Betul, tapi awak menonjolkan satu penonjolan yang menjadikan awak pelik, yang boleh mencacatkan pandangan orang pada awak, menjadikan orang salah sangka pada hang. Orang tua ni betul ke tak betul? Kau nak tunjuk dia kuat, agama tak mau hal ni. Budaya punk, budaya apa. Wa anhu qal ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabiyan qad huliqa ba'du sya'ri ra'sihi wa turika ba'duhu fanahahum an dhalika wa qal ihliqu kullahu aw itrukuhu kullah. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih ala syart al-Bukhari wal Muslim. Rawi ini rawi Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Abu Daud. Daripada Abdullah bin Umar katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sabiyan, melihat satu orang budak, huliqa ba'da sya'ri ra'si, dicukur kepala, sebahagian kepalanya, wa turika ba', dan ditinggalkan sebahagian. Budak kecil mak dia cukur, macam kita lah ni, dia cukur jambul dia, cukur tinggal separuh. Dia cukur jambul dia tinggal, kan cukur semua, cukur sikit-sikit lah. Kalau dia cukur, dia tinggal separuh tak? Tentu budak-budak lahir, sunnahnya cukur semua, bukan cukur sikit, cukur semua. Ada banyak hikmah. Dari segi kesihatan pun dia buang rambut yang asal dalam perut tu, supaya dia tumbuh rambut yang baru. Asy-syari'ah kullaha maslahatun lil ibad. Syariat kesemuanya untuk kebaikan hamba. Tak ada syariat yang Allah buat untuk kebaikan Allah. Allah ghaniyun hamid, Allah maha kaya lagi maha terpuji, tak memerlukan hamba. Kalau semua hamba dia tak menyembah dia, tidak mengurangkan kebesaran kerajaan Allah sedikit pun. Dan kalau semua hamba ini taat kepada dia macam taatnya malaikat pun, tidak menambahkan kebesaran kerajaan Allah sedikit pun. Maha suci Allah dengan segala kebesarannya, keagungannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua yang Allah syariatkan untuk kepentingan hamba. Bila Allah larang, untuk kebaikan. Bila budak bila lahir, cukur kepala dia. Perlu ke berendui apa? Berendui ya? Macam-macam dia buat. Tak ada apalah kalau dia buat itu sebagai satu apa? Satu adat yang dia tak anggap itu satu agama. Itu dia punya hal lah. Dia kita anggap short of culture lah, salah satu daripada budaya. Tapi kalau sekiranya dia buat benda tu dengan dia anggap ada upacara dia, tak ada budak main-main ni nak marhaban, tak ada. Orang cakap cukup tahnik, cari orang saleh, orang yang mustajab doa dia, orang yang baik. Dia masukkan makanan yang manis, kurma ke dalam mulut anak kita, bismillah, dia masukkan. Bukan cari orang yang terkenal, tak. Ada orang minta nak suruh raja tahnik dia lah, suruh macam-macam, suruh orang baik, semua doa dia mustajab. Anak kita pergi kat dia, dia pun kata, bukan suruh ustaz,
seorang saleh. Kalau ustaz tu saleh, masya-Allah, ilmu dan saleh. Kalau ustaz tu kita pergi kat dia, "Ustaz, saya habis rokok Ustaz lagi, saya tahnik dah." Oh, dah. Kita dah tahnik kat dia dah. Minta jauh. Macam mana Haji? Ha? Rokok ni buat macam-macam. Dia buat kotak dia di luar tu macam-macam. Jantung bahaya, duk hisap macam tu. Macam saya cerita kat tuan-tuan tu kan, kawan kita hak berhenti daripada Saud menega rokok. Nabi sallallahu, para nabi ni semuanya jaga kambing. Kambing ni kira perniagaan yang bagus. Dia makan rumput, makan jauh-jauhan. Tapi satu pokok kambing tak makan, pokok tembakau. Kalau orang pergi menega tembakau, suruh orang duk makan, yang kambing pun tak makan, memang dia tak bagus ya. Jadi kalau kita buka kedai makan ke apa, tak payahlah jual rokok. Orang kata tak jual rokok, untung korang. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan untuk dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan rezeki dia dengan jalan yang dia tak sangka. Kita selalu sangka Allah akan bagi. Sebab tu kita minta kepada Allah jalan yang kita sangka, rezeki daripada jalan yang kita sangka, dan daripada jalan yang kita tak sangka. Sebab tu kita kena tengok hidup kita, daripada duduk di kampung orang susah, daripada macam-macam latar belakang, sehingga kita boleh hidup pada peringkat ini. Allah, banyak kurniaan Allah. Daripada banyak cabaran-cabaran dalam perjalanan hidup yang susah, sehingga Allah berikan di peringkat ini. Pada hari kita susah, kita kata, "Ya Rabb, ya Allah, tolong aku. Kalaulah kau bebaskan aku daripada masalah ni, nescaya aku akan jadi orang baik. Aku niat nak buat baik." Allah, dah beratus masalah, ribu masalah yang kita sebut ya Rabb, yang kita pun telah lupa, dan Allah pun telah bebaskan kita. Sehingga pada hari kita ditimpa masalah itu, kita sangka kita tak boleh keluar daripada dia, tapi Allah mengeluarkan kita. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa takut pada Allah, Allah bagi untuk dia jalan keluar. Tak payah menega rokok. Kenapa je? InsyaAllah tak payah. Ihliku kullah, Nabi kata. Fanahum an dhalik. Nabi larang mereka buat macam tu. Budak ni, ini budak, dan saya pernah tengok budak kecil, pak dia cukup keliling buah tengah ni, siap bagi panjang ni, pintai-pintai tak? Tak bagus. Kullu mauludun yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawidani atau yumajjisan, yunassirani atau yumajjisan. Semua anak ni lahir dalam keadaan fitrah, Nabi kata. Bapa dia lah yang menyahudikan dia, mengkristiankan dia, dan memajusikan dia. Tapi Nabi tak kata mengislamkan dia, kerana bila lahir dia memang Islam. Budak semua nak buat baik. Hak jadi tak baik punca daripada bapa dan orang yang didik dia. Nabi kata ihliquhu kullahu, cukur semua, awitrakuhu kullah, ataupun tinggal semua. Cukur semua ataupun tinggal semua. Jadi bila kita nak cukur kepala anak kita lahir tu, cukur semua ataupun tinggal semua. Tapi sunatnya kita cukur anak. Kata Imam Ibn al-Arabi radhiyallahu ta'ala an, Imam Ibn al-Arabi kata, asy'aru fir ra's zinah, rambut di kepala adalah perhiasan. Wa tarkuhu sunnah wa halquhu bid'ah, meninggalkan rambut itu sunnah, mencukur kepala itu bid'ah. Wa halatun madhmumah, dan keadaan yang dikeji. Cukur kepala ni tak sunnah, melainkan apabila kita haji dan umrah. Dan kita haji dan umrah ni, kita suruh orang ambil gunting, tarik, cek 3
kita tahallul. Ada pendapat, tetapi saya cadang jangan buatlah. Allah suruh kita cukur muqassirin dan muhalliqin. Allah suruh kita pendekkan gunting rambut, pendekkan, dan suruh kita cukur. Macam mana orang pendekkan rambut? Kita keluar api, cek, kita balik mai, kata abang kata pergi gunting rambut. Orang bagi kita kata, ku gunting dah, berapa? 3 helai. Orang tak panggil gunting yang tu. Kan orang tak panggil gunting. Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin dalam masalah ni, sebab dia kata bila sebab itu sepatutnya bila kita kalau nak gunting rambut, gunting semua keliling. Macam mana orang nama gunting rambut? Gunting rambut aku sikit, kita keliling gunting itu. Ataupun yang terbaiknya kita cukur. Ini cerita masalah. Ini saya cerita apa tentang apa ni? Umrah dan haji. Tapi kalau ambil cek gunting itu, walaupun ada qaul, tetapi ia tidak diamalkan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi kalau nak gunting, pergi gunting, dia pergi buat. Kita pergi kat Arab lah, bukan Arab tu, dia apa? Bangla tu. Kat keluar daripada Masjidil Haram tu, lepas kita sa'i tu, dia buat, dia kata dia pendek rambut kita, tu pendekkan. Ambil cuit sekarang ni, ada qaul tapi tidak menjadi amalan kepada Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan cukur kepala dimakruhkan oleh para ulama. Tak pasal-pasal sentiasa cukur sepanjang lincin. Kerana Nabi SAW menyebut, yakhruju nasun min qibalil masyriq yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Akan keluar satu kaum daripada sebelah timur. Timur ni tuan-tuan, timur Nabi. Lah ni ada semangat Melayu tinggi sikit. Duk kempen hak belah timur ni semua Nusantara dan Melayu. Duk kata hak Melayu ni lah hak Allah Ta'ala janji pemimpin akhir zaman. Penyakit tu dulu kena kat Abu Yarkam, lah ni kena kat pejuang-pejuang apa? Melayu apa ni? Hak kerih tumpui. Tak tahu nama apa, tak ingat. Bangkit. Saya tak kisahlah siapa pun. Kita tak bangga dengan keturunan, kita bangga dengan agama kita. Bilal yang hitam, dia mulia kerana nilai diri dia. Kok kita nak jadi mulia pasal saya Said, orang tu tak Said? La. Sama sekali tidak. Yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Baca Quran tak lebih daripada halqum mereka. Yamruquna min ad-din kama yamruqu syahmu min ar-ramiyah. Tercabut daripada agama seperti mana tercabutnya anak panah daripada busar panah. Cabut, keluar dengan laju, tersasar. Nabi cerita. Ini Nabi cerita tentang Khawarij. La ya'uduna fiha hatta ya'udu as-sahmu ila fawqih. Tidak akan balik mereka kepada agama sehingga anak panah tu balik kepada tempat dia. Qila ma simahum. Sahabat ditanya Nabi, apa ciri-ciri puak ni? Puak yang keluar ni, yang mana mereka ni tercabut daripada agama, baca hujah-hujah Quran, cakap-cakap agama, tapi terkeluar daripada agama, keluar daripada agama, seperti mana anak panah keluar daripada sasaran. Nabi kata simahum at-tahliq, ciri mereka itu botak, cukup kepala. Walaupun bukan semua Khawarij, bukan semua yang cukup tu Khawarij, tapi oleh kerana Khawarij ni ciri dia cukup kepala, sentiasa cukup kepala, sentiasa kojek apa nama dia? Macam mana boleh main perkataan tu? Very strong. Siapa? Ada filem saja. Just to remind. Cukup kepala, botak, maka dengan itu kita tak payah sentiasa botak. Bagi ada sikit lah rambut, kalau tidak sama dengan Khawarij.
sallallahu ala nabiyina Muhammad. Ada soalan? Ya. Dalam riwayat ada di kalangan para sahabat juga yang macam dandan rambut depa. Arab depa dulu depa dandan rambut depa. Dhafr. Bukan saja wanita dandan, depa dandan tapi kemas. Nabi bila tengok rambut tak kemas, Nabi kritik. Nabi kan kata macam syaitan pakai rambut. Nabi suruh kemas. Kalau dia dandan, dia kemas dan bersih, tak mengapa. Cumanya macam saya kata, kita kena tengok kepada keadaan masyarakat. Agama dia lihat juga sudut tu. Kalau pada masyarakat kita orang yang buat rambut macam tu macam rut gulit tu, kan? Orang buat rambut macam tu orang rasa dia orang tak baik, maka kita tak boleh buat lah. Tapi kalau dia rambut dia kemas sampai rambut Nabi sampai ke ujung cuping telinga ni pun, dia sebahagian sahabat sampai ke bau, tapi mereka dalam keadaan kemas, tak mengapa. Rambut kalau kemas tak ada apa, sebenarnya bukan ada had rambut ni, kalau kemas apa. Bagaimana kedudukan ahlul kitab yang berkahwin dengan lelaki Islam setelah dia meninggal dunia? Apakah dia akan masuk neraka ataupun syurga kerana dia tidak memeluk Islam? Soalan apa ni? Ahlul kitab, lelaki Muslim boleh berkahwin dengan wanita ahlul kitab. Wa ta'am wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, kata surah Al-Ma'idah. Dan wanita-wanita yang muhsan, yang bukan kaki penzina di kalangan ahlul kitab, yakni Yahudi dan Kristian. Sebahagian mazhab melebarkan lagi lebih pada Yahudi dan Kristian, tapi jumhur ulama muslimin menyatakan Yahudi dan Kristian boleh kahwin lelaki Muslim dengan wanita Yahudi dan Kristian. Inilah pendapat majoriti. Walaupun dalam mazhab Syafi'i dia kata tak boleh, melainkan kerana ahlul kitab yang ada keturunan titis Yaqub. Tetapi ternyata ahlul kitab yang disebut dalam Quran ini umum. Allah mencerca ahlul kitab, Allah marah pada ahlul kitab. Ahlul kitab mengubah kitab. Lam yakunil ladzina nakafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah orang kafir di kalangan ahlul kitab dan musyrikin, Allah bezakan ahlul kitab dan musyrikin, berpecah melainkan setelah datangnya kepada mereka keterangan. Walaupun Allah kata mereka kafir, tapi Allah menyatakan boleh kahwin dengan mereka. Wanita dengan wanita mereka, bukan dengan lelaki mereka. Yang ini wanita Muslim tak boleh berkahwin dengan lelaki Kristian atau Yahudi, tetapi lelaki Muslim boleh kahwin. Seperti mana kita boleh makan sembelih mereka. Wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum, dan makanan ahlul kitab yakni Yahudi dan Kristian halal bagi kamu. Dalam surah yang sama, surah Maidah. Masa kosher, yang sembelihan orang-orang Yahudi boleh dimakan, sembelihan orang-orang Kristian juga boleh dimakan. Inilah nas yang membenarkan mereka, Allah yang izinkan. Walaupun Allah menyatakan mereka kufur, tapi Allah izinkan kerana ada perkara-perkara, ada common ground yang sama dalam beberapa perkara antara kita dengan mereka. Percayaan tentang nubuah, tentang kenabian, tentang prophethood, kita percaya benda yang sama. Percayaan tentang, cuma mereka ada syirik dalam beberapa benda, tapi banyak asas-asas yang sama. Kita tak kata mereka masuk surga, tapi Allah benarkan, dan mudah-mudahan dengan mereka kahwin, mereka akan masuk Islam. Fatwa negeri Perlis, bukan zaman saya, hak baru ni, zaman Dr. Juanda baru keluarkan bahawasanya lelaki Muslim boleh berkahwin dengan wanita ahlul kitab. Pasal ada orang luar nak main kahwin di Perlis, pasangan dia tu Kristian Rusia, kalau tak silap saya. Kemudian bila kata boleh tu, dia main nak kahwin semua. Lepas tu bila disebut nasihat kat dia, terang boleh kahwin, tapi kalau masuk Islam lagi bagus lah. Dia masuk Islam, jadi tak jadi lagi tak tau. Masuk Islam dulu, lepas tu dia kahwin. Asalnya memang nak bagi, kerana kata boleh tu dia main.
Lepas tu dia masuk Islam. Dan kebanyakan itu juga yang berlaku di Eropah dahulu, apabila bila berkahwinnya lelaki-lelaki Muslim Arab dengan wanita-wanita Kristian Eropah, maka banyak orang Eropah masuk Islam kerana perkahwinan. Tapi hendaklah yang berkahwin tu dia kena kuat lah. Kalau kahwin 3 hari dia Kristian lebih pada bini dia pula, karut lah. Sebab dia mesti firm, dia mesti kukuh, dia yang boleh mempengaruhi, bukan dia dipengaruhi. Mereka masuk syurga ke tak? Jika mereka masuk Islam. Melainkan sebab-sebab lain lah yang Allah saya tahu. Ustaz selalu menyatakan untuk milih seorang pemimpin hendaklah punya ciri kuah dan amanah. Pada masa yang sama Ustaz menyatakan tidak boleh mendedahkan keburukan pribadi pemimpin yang dosanya hanya dia dengan Allah, seperti zina, minum arak dan apa saja yang tidak menzalimi orang lain. Kalau orang biasa boleh diterima, tapi kalau seorang pemimpin yang akan memimpin majoriti umat Islam punya kepribadian buruk dan tidak amanah pada dirinya sendiri untuk mentaati Allah, dan tidakkah ini menyebabkan segelintir pemimpin akan guna hujah seolah mereka boleh buat maksiat dan tidak boleh dipertikaikan pribadi mereka? Dia ada keadaan yang berbeza. Kita tahu, yang pertamanya, kita tidak pasal-pasal nak pergi dedah pasal hal orang yang tidak pasti, mengintip orang, agama tidak suruh. Tetapi jika perkara itu telah diketahui, dia beza. Nak dedah satu orang, itu umum, kita tak boleh dedah. Tapi apabila kita nak buat keputusan fulan dengan fulan, maka kita ada maklumat bahawasanya fulan ini mempunyai satu prasangka ataupun satu perbuatan yang kita rasakan tak elok tentang dia, maka bolehlah faktor itu untuk menjadi sebab untuk kita tak pilih dia apabila kita telah tahu, bila dia telah zahirkan maksiat. Bila kita tak tahu, kita tak boleh nak pergi cari. Tapi bila dia telah zahirkan maksiat, maka kita tak boleh pilih. Ini beza. Kita tak tahu umpamanya pemimpin ni, orang pi duk tuduh. Kalau kita pasti, kemudian setelah benda tu pasti, tapi bukan datang daripada kita, daripada sumber lain, tapi pasti, masa tu kita bolehlah buat keputusan. Bukan berarti orang yang pi cari tu dapat pahala. Dia tak dapat pahala. Orang yang pi cari maksiat orang lain tak dapat pahala. Tapi jika terdedah fulan zahirkan, maka kita tak pilih dah. Adapun benda yang kita tak tahu, kita tak boleh hukum. Saya buat satu contoh. Kita, orang nak minang anak perempuan kita, ataupun satu orang lelaki nak kahwin dengan kita, orang perempuan, dia berhak untuk tahu calon dia, suami dia. Dia bolehlah tanya orang-orang yang kenal. Dan tak bolehlah orang pergi kenal tu, tak apa, aku pasang kamera kat rumah dia macam mana, tak boleh. Tapi apa yang zahir pada dia, apa yang zahir, umpamanya dia kata, setahu saya dia ni memang ada masalah. Dia tahu, ada maklumat. Sebab tu Nabi SAW bila orang tanya, orang nak kahwin, Nabi bagi tahu, wa amma Muawiyatun fasu'luq la malalah. Adapun Muawiyah, dia fakir, tidak ada harta bagi dia. Nabi bagi tahu tentang pribadi orang tu. Fulan pula Nabi kata dia suka pukul orang. Benda yang membahaya. Tapi benda yang tak kena mengena dengan kita tak masuk campur. Tapi jika telah zahir, ada orang pergi dedah pribadi orang tertentu, dan kita pun rasa macam ada asas untuk kita percaya, kita tak mau cari, ada asas. Bila sampai kita nak memilih, kita tak pilih. Kita akan pilih pemimpin berdasarkan apa yang Allah dan Rasul ajar, kuah dan amanah. Ada kemampuan dan ada amanah. Jika fulan zahir, jika orang tuduh tak ada bukti, tak boleh. Tapi jika fulan ni zahir maksiat, terang-terang, dua orang calon pemimpin, kedua-duanya mampu memimpin, seorang isap rokok, seorang tak isap rokok, tak usah pilih isap rokok. Dua orang mampu memimpin, seorang terkenal dengan ada rekod dan dia kita kenal, orang pun tahu dia mujahir dengan maksiat dia, kaki perempuan, kaki apa, kita tak pilih. Minum arak, kita tak pilih. Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin.
semua umat aku diampun, kata Nabi, melainkan orang yang terang-terang pergi buat maksiat, belagak dengan maksiat dah. Aku buat apa nak kata aku? Allah. Kalau tak tahu malu kepada Allah Ta'ala, bermalu ke orang. Mujahid. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan last? Dia ada Nabi SAW tentu yang menyanyi, orang kata jariah yang menyanyi ini, orang kata budak-budak. Jariah boleh masuk budak-budak, boleh masuk hamba, perempuan, wanita, gadis dalam hadis. Maka boleh menyanyi orang perempuan pada zahir hadis itu. Pada Nabi SAW dengar mereka menyanyi, Nabi tegur lirik yang salah dalam hadis wanita Ansar yang Ansar yang kenuri itu, dan juga hadis jariah yang menyanyi dalam rumah Nabi semasa hari raya. Tapi orang kita kena bezakan, ada beza antara nyanyi, dia menyanyi, dengan dia menjadi artis. Artis dalam arti kata dia tampil menunjuk body dia, badan dia, ciri-ciri diri dia. Artis dalam konteks sekarang ni nak kena tengok, artis tu dia laku bukan kerana kebaikan bahasa dan nasihat dia, tapi kerana badan dia, kerana penampilan dia. Ada artis kalau hidung tak mancung ke, rupa tak segak, tak laku, nyanyi sedap tu orang mana boleh lah tahan setakat minggu dua. Tapi kena ada, sebab orang nak tengok lawa sikit. Sebab tu maka artis ni gambar dia dibuat apa, iklan promosi barang dan seumpamanya. Itu lain daripada maksud dia menyanyi. Satu orang ada kenuri, tiba-tiba satu orang perempuan dia menyanyi nasyid umpamanya, dan dia tak keluar bersolek yang melampau, dia menyanyi nasyid, dia menyebut lirik-lirik nasihat yang tentu. Adakah salah? Pada zahir hadis tak salah. Ini berbeza dengan dia tampil menjadi artis, dengan dia memperkenalkan unsur lain. Unsur itu salah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah. Ada, saya ingat ada tetamu kita hari ini daripada mana? Saya dipahamkan ada saudara kita daripada kumpulan kami kaji. Mana ada? Siapa? Saudara Syam daripada kumpulan kami kaji. Terima kasih, selamat datang. Tuan-tuan pun muslimat dan minta pendengaran muslimat selama 1 minit. InsyaAllah pada hari lusa ni akan ada kuliah yang akan disampaikan kepada yang berbahagia Ustaz Al-Rashid Idris selepas waktu Isyak.